Warahmatullahi wabarakatuh. So, kami daripada tim Anas akan membentangkan soalan kertas 2 set A bahagian B. Okay, saya akan mulakan dengan soalan 6. So, kita akan go through soalan. So, kat sini dia cakap razak 6.1 menunjukkan tisu tulang seorang wanita berumur 30 tahun. Razak 6.2 menunjukkan tisu tulang bagi individu berumur 30 tahun yang menghidapi osteoporosis. So, berdasarkan razak ni pun kita boleh tengok yang second rajah tu dia lagi banyak poros daripada rajah 6.1. So soalan dia cakap cadangkan cara-cara untuk mengekalkan keadaan tulang dalam rajah 6.1. So maksudnya dia nak tulang yang sihat, dia tak nak tulang yang poros-poros. Okay, so jawapan dia nak 4 markah. So kita bagi 4 point. So, first individu itu menjalankan senaman secara berkala untuk mengekalkan pembentukan tulang. Ataupun kita boleh cakap untuk meningkatkan jisim tulang pun boleh juga. Okay. Next, individu itu mengamalkan postur badan yang baik bagi mengelakkan sakit belakang. Ataupun kalau tak nak cakap sakit belakang, kita boleh bagi apa-apa penyakit yang berkaitan dengan sistem sokongan. Okay, so 1 point untuk cara, 1 point lagi untuk reason. So yang ni dah dapat 4 markah. Kita ada jawapan tambahan. So yang tadi tu berdasarkan gaya hidup. So yang ni jawapan tambahan ni more to pemakanan. So first cakap mengambil makanan yang kaya dengan kalsium ataupun fosfat untuk membentuk lebih banyak tisu tulang ataupun untuk membentuk tulang yang kuat. Okay, next pengambilan vitamin D yang mencukupi untuk penyerapan kalsium dan fosforus yang lebih banyak. So nanti tulang akan jadi lagi kuat. So third, pengambilan vitamin C yang mencukupi untuk meningkatkan jisim tulang. So korang boleh pilih mana-mana jawapan. Asalkan 4 markah, okay? So kita pergi next 6B. Okay, razak 6.3 menunjukkan pandangan sisi seekor ikan. Razak 6.4 menunjukkan kerata rentas ikan tersebut di X yang menunjukkan mayotong. Okay, so kita tengok kat sini. Razak 6.3 ni dia ada tunjuk sirip-sirip ikan. And X ni ialah otot mayotong. So, soalan dia berdasarkan razak 6.3 dan 6.4 terangkan adaptasi untuk ikan bergerak di dalam air. Okey, maksudnya dia nak apa yang ada dekat ikan tu yang boleh bantu ikan tu untuk bergerak dekat dalam air. Okey, so kita pergi kat jawapan. Yang ni dia nak 6 markah. Okey, so first point, badan berbentuk larus yang dapat mengurangkan geseran. Second point, sisik tersusun menghala ke belakang untuk kurangkan geseran dalam air. So third point, ikan mempunyai sirip pelvis untuk mengawal pergerakan naik turun badan ataupun gerakan junaman. Okay, so kita boleh tengok kat sini. Sirip pelvis yang ni. Okay. Next, dia ada sirip pectoral juga untuk memperlahankan pergerakan ataupun pergerakan untuk berhenti. So, sirip pectoral yang ni. Okay. Next, ikan juga mempunyai sirip ekor ataupun kita cakap ekor je pun boleh juga untuk menghasilkan daya tujah dan sirip pectoral untuk mengawal gerakan-gerakan. Okay, so sirip pectoral tadi dekat atas ni ada juga kan, memperlahankan pergerakan kan. So dia maksudnya dia ada 2 function. Kalau nak sekalikan pun boleh juga dapat markah 2 juga sebab dia poin-poin yang lain. So sirip ekor yang ni. Next, ikan mempunyai otot yang berantagonis, which is otot yang mengendu dan mengecut untuk menghasilkan daya tujah, iaitu daya ke hadapan. So ini X ni otot mayotong. Yang ni. Okay. So korang boleh pilih-pilih mana jawapan yang korang nak.
asalkan dapat 6 markah. Okey, so kita pergi last soalan 6C. So kita tengok gambar ni. Okey, orang ni gender dia lelaki, dia pekebun umur 37 tahun. So dia keadaan kesihatan dia ni, dia menunjukkan sistem awal penyakit tulang, sendi dan otot, ataupun kita panggil MSD. Okey. So apa penyakit tulang, sendi dan otot ni? Okey, so penyakit tulang, sendi dan otot ni adalah ketidakupayaan fizikal yang mempengaruhi otot, tulang dan sendi. So risiko untuk menghadapi MSD ni, which is penyakit tulang, sendi dan otot tadi, dia akan meningkat dengan peningkatan umur. Maksudnya lagi meningkat umur kita, lagi mudah kita menghidap MSD ni. Okay, so simptom-simptom MSD ni, first, sakit otot di pergelangan, lutut, bahu dan belakang. Second, sendi bengkak. So di kat sini, langkah pencegahan boleh diambil untuk mengelakkan MSD. Perubahan gaya hidup dan mengambil diet yang sesuai boleh membantu menjadikan tulang, otot dan sendi lebih kuat. Okey, so apa soalan dia? Okay, soalan dia, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dan pengetahuan biologi anda, cadangkan beberapa cara yang boleh diberikan kepada Encik K untuk meningkatkan keadaan kesihatannya. Okay, so soalan ni ada 10 markah. So maksudnya kita kena bagi 10 point. First, okay, kita cakap Encik K ni perlu mengamalkan postur badan yang baik, kerana postur badan yang buruk tu boleh, alamak, ni typo, ni boleh, okey. Kerana postur badan yang buruk boleh mengakibatkan sakit belakang. Okey. Yang ni pun sama macam soalan first tadi. 1 point untuk cara, 1 point untuk reason. Okey, so kat sini tadi kita dah dapat 2 markah. Okey, next, selain itu, Encik K juga perlu elakkan daripada memakai pakaian yang ketat, kerana pakaian yang ketat boleh menyekat aliran darah. So, next, seterusnya, okay, ni pun typo juga, sorry. Seterusnya, sentiasa memakai kasut yang tapaknya rata, kerana kasut bertumit tinggi boleh menyebabkan badan tidak tegak dan menghasilkan tekanan pada tulang belakang dan sendi lutut. Okay, next, pemanasan badan juga perlu dilakukan sebelum melakukan aktiviti cergas. Untuk apa? Untuk mengelakkan kekezangan otot. So selain daripada mengelakkan kekezangan otot ni, kita boleh cakap untuk melonggarkan otot ataupun untuk meningkatkan suhu badan. Okay, so next, Encik K perlu mengambil makanan yang kaya dengan kalsium untuk melambatkan osteoporosis ataupun untuk mengelakkan osteoporosis, untuk membentuk tulang yang kuat pun boleh juga. Okay. So, itu je untuk soalan 6. So, next soalan 7 akan teruskan dengan Faris. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan bentangkan kertas 2 set A, soalan nombor 7. So, kita pergi ke soalan pertama dulu. Dalam soalan pertama, kita akan tengok satu rajah, iaitu rajah pembandingan antara individu A dengan individu B terhadap individu normal. Okay, kat sini dia kata pembandingan ni adalah sebab hormon X yang dirembeskan secara tidak seimbang oleh kelenjar pituitari. So, kelenjar pituitari, kalau melibatkan ketinggian ataupun pembesaran, maknanya hormon X yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari ni ialah hormon pertumbuhan. So, kalau kita tengok sini, individu A ni lagi besar daripada individu normal. Maknanya dia mengalami kegegasian. Manakala individu B, dia lagi kecil daripada individu normal. So, dia mengalami kekerdilan. Okey, soalan pertama. Berdasarkan rajah 7.1, terangkan kesan ketidakseimbangan hormon X terhadap individu A dan B. So, kat sini, kita kena cakap dua-dua. Cakap individu A dengan individu B.
So kita cakap individu A dulu. Individu A dia mengalami pembesaran secara tidak normal. Sebab apa? Sebab hormon X ataupun hormon pertumbuhan ni dirembeskan secara berlebihan, menyebabkan peningkatan pada panjang tulang menjadi tidak normal. Satu dah lagi besar. Okay, untuk individu B pula. Individu B ni dia adalah kerdil ataupun ukuran badan dia seperti kanak-kanak. Sebab apa? Sebab dia kekurangan rembesan hormon X. Hormon pertumbuhan dia sikit. Jadi, pertumbuhan tulang dia akan terbantut ataupun organ dia akan gagal untuk berkembang. Okay, next kita punya rajah 7.2 ni. Dia tunjukkan kesan stroke haba kepada individu. Lepas tu dia kata kat sini, persekitaran dalaman badan dikawal atur untuk mengekalkan suhu badan pada jumlah normal. Okay, seperti yang kita tahu, stroke haba ni jadi bila kita pergi suhu badan, dia lebih daripada 40.5 darjah Celsius. So tinggi lah. Okay, jadi soalan dia, terangkan bagaimana tindakan fizikal dan proses metabolisme mengawal atur suhu badan pada hari panas. Kat sini dia minta dua benda. Tindakan fizikal dengan proses metabolisme. So kita terangkan tindakan fizikal dulu. So untuk tindakan fizikal, termoreseptor dekat hypothalamus dengan reseptor haba dekat kulit akan mengesai kenaikan suhu badan dengan luaran. So pemvasodilatan akan berlaku. So otot lecin di sekitar arteria efferent akan mengendur dan meningkatkan jumlah darah yang mengalir melalui kulit. Lepas tu bila darah yang mengalir tu meningkat, haba yang hilang melalui darah secara senaran pun akan meningkat. Jadi, seterusnya kelenjar peluh akan rembeskan lagi banyak peluh dekat permukaan kulit. Sebab apa? Sebab kita nak autoerector ni mengendur, lepas tu akan turunkan rambut pada kulit. Sebab bila kita punya rambut pada kulit ni dia menurun, so nanti udara panas akan tak terperangkap sangat lah dekat kulit. Okay, lepas tu untuk proses metabolisme pula, otot rangka ni dia tak akan dirangsang sebab dia akan menyebabkan menggigil. Menggigil tu dia tak akan berlaku sebab otot rangka tak dirangsang. So maknanya kalau kita kan sudah menggigil waktu sejuk kan. Sebenarnya sebab otot rangka tu dia, kalau waktu sejuk otot rangka ni dirangsang, tapi kalau waktu panas otot rangka ni tak dirangsang, so menggigil tak akan berlaku. Lepas tu kelenjar adrenalin akan kurang dirangsang menyebabkan adrenalina kurang dirembeskan. Seterusnya, kelenjar tiroid akan kurang dirangsang menyebabkan tiroksina kurang dirembeskan. Lepas tu, kadar metabolisme dia rendah. So, bila kadar metabolisme dia dah rendah, so tak ada haba berlebihan lah yang dihasilkan. Okay. Dalam rajah ni, dalam pernyataan ni, dia kata obesiti, dia cakap pasal obesiti dan diabetes kat Malaysia. So, pernyataan dia, obesiti dan diabetes adalah dua masalah kesihatan yang berkait rapat. Ini kerana tabiat pemakan yang tidak sihat akan memberi kesan kepada peningkatan arus gula dalam darah yang mengakibatkan masalah kesihatan. So, soalan dia, berdasarkan pernyataan di atas, terangkan bagaimana arus gula dalam darah dapat dikawal atur. So, kalau cakap pasal perawat aturan arus gula dalam darah, so kita kena ingat homeostasis yang glukagon dengan glukosa tu. Glukagon, glukosa, glikogen, macam itulah. Okay, kat sini, kalau kita dalam pernyataan tadi, dia cakap pasal arus glukosa darah tu sangat tinggi. So, kat sini, kita kena cakap pasal ada bertinggi tu, dia jadi normal. Okay. So, first, bila arus glukosa darah meningkat, sel beta pada kelompok sel Langerhans dekat pankreas tu akan rembeskan hormon insulin ke dalam darah. Okay. Lepas tu dekat hati pula, bila hormon insulin ni ada, maknanya bila hormon insulin dia dirembeskan, dia akan tukarkan glukosa yang banyak dari itu kepada glikogen. Lepas tu glikogen ni pula dia akan simpan kat dalam hati dengan sel otot. Lepas tu penggunaan glukosa untuk respirasi pun akan meningkat. So bila penggunaan glukosa meningkat, pertukaran glukosa berlebihan kepada lipid pun akan menurunkan arus glukosa yang tinggi tadi ke arus normal. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada hari ini saya akan menerangkan tentang soalan 8A. Baiklah, soalan 8A. Ajar 8 menunjukkan sampel yang disediakan berdasarkan Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menggambarkan kuantiti relatif. Kuantiti relatif berbagai kelas makanan dalam gizi seimbang. Soalan pertama. Terangkan kepentingan pengambilan gizi seimbang kepada diet pesakit diabetes. Okey soalan ni dia nak apa? Kepentingan pengambilan gizi seimbang. Okey, mula-mula kita tengok dia nak berapa markah? 10 markah. Jadi maksudnya dia nak 10 poin. Okey. Jadi mari kita tengok skema jawapan. Yang pertama. Poin yang pertama kita boleh bagi apa? Dia boleh mengurangkan pengambilan karbohidrat. Kenapa pentingnya kita mengurangkan pengambilan karbohidrat? Itu boleh jadi poin kedua, iaitu untuk memastikan mereka mendapat tenaga yang mencukupi. Selain itu, boleh dapat menjaga berat badan dan juga dapat mengawal aras gula dalam darah. Dan yang terakhir, boleh mengurangkan risiko jangkitan. Okey, kat situ je daripada satu isi kita explain kita dah dapat 5 poin. 5 poin tu dah 5 markah. Okey, kita bagi poin yang seterusnya kita boleh urai, iaitu kita mengurangkan pengambilan lemak tepu dan kolesterol tinggi. Sebab apa? Pentingnya kita mengurangkan pengambilan lemak tepu dan kolesterol tinggi supaya untuk mengurangkan risiko menghidap penyakit kardiovaskular. Dah dapat 1 poin. Lepas tu yang seterusnya kita boleh mengelakkan serangan jantung. Maafkan saya. Yang seterusnya dia boleh, sebab apa kita kena mengurangkan pengambilan lemak tepu dan kolesterol tinggi? Sebab benda ni boleh mengakibatkan serangan jantung atau stroke. Okey, daripada isi tadi je kita dah dapat 3 poin. Jadi kat situ je total kita dah dapat berapa poin? Tadi 5 poin, sekarang 3 poin, kita dah dapat 8 poin. Jadi nak cukupkan 10 markah kita perlukan lagi 2 poin. Tapi tak apa, saya bagi lebih untuk sini. Okey, yang seterusnya adalah kita kena meningkatkan pengambilan sayur, sayuran dan buah-buahan. Sebab apa? Untuk supaya kita dapat mengelakkan peristalsis dan juga boleh mengelakkan sembelit, dan juga yang terakhir boleh boleh menyebabkan kita cepat sembuh. Jadi kat sini kita dah dapat berapa poin? Kita dah dapat 4 poin. Jadi kat sini je daripada skema yang diberi kita dah dapat berapa markah? Kita dah boleh dapat markah berapa semuanya? Kita dah dapat 12 poin yang bermaksud 12 markah. Jadi kalau nak selamat bagilah lebih walaupun dia minta 10 markah. Baiklah, beralih kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Jadual 8 menunjukkan maklumat pemakanan pada sekotak minuman. Baiklah, mari kita tengok kotak ni. Nampak kan kat situ? Okey, jadi mari kita baca soalan dia. Berdasarkan jadual 8, tentukan jumlah kalori dalam minuman jika seorang budak lelaki mengambil 6 gelas minuman tersebut sehari. Tunjukkan jalan pengiraan anda. Okey, mari kita tengok jalan kerja. Yang pertama kita kena mark soalan dia. First dia nak apa? Jumlah kalori. Okey. Yang second dia nak apa? Dia kata dia mengambil 6 gelas minuman dalam masa sehari. Okey. Jadi kita tengok pada maklumat tu kita tahu 1 gelas bersamaan dengan 250 ml. Jadi dia kata 6 gelas. Jadi jalan kerja yang pertama kita adalah 250 ml darab dengan 6. Sebab apa? Sebab 6 gelas minuman sehari. Jadi jawapan dia adalah 1500 ml. Lepas tu jalan kerja yang seterusnya kita dah dapat 1500 ml. Kat situ kita dah dapat 1 markah dah. Lepas tu kita nak kira kalori lah. Kalori ni kita ambil jumlah 6 gelas tu 1500 ml tu perkan dengan jumlah gelas sehari. Jadi 1500 per dengan 250 ml darabkan dengan 155. Sebab apa? Kalau kita tengok kat jadual tu kita nampak kan 155 kcl bawah dekat dengan energi, bawah dengan setiap sajian tu. Okay, kita kena darab dengan 155 sebab kita cek jumlah kalori dia. Okay, bila kita 1500 per 250 darab dengan 155 dapatlah 930 kalsium. Jadi kat situ
kita dah dapat jawapan. Jadi dekat 1500 per 250 darab 155 tu kita dah dapat 1 markah lah. Lepas tu kita tulis lah jawapan 930 tu, kita dapat lagi 1 markah. Jadi totalnya untuk soalan B ni kita dah dapat, B2 ni kita dah dapat, B1 ni kita dah dapat 3 markah. Okey? Okey, beralih kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang terakhir untuk soalan 8 ni. Okey. Mari kita baca sesama. Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan 3 kaedah pemprosesan susu supaya ianya boleh tahan lebih lama. Okey, kita baca maklumat kat atas. Pemprosesan susu ialah proses yang melibatkan penyediaan susu untuk memastikan ianya selamat diminum, sama ada dalam tempoh segera atau pada tempoh masa yang lebih lama. Okey, dari sini apa yang kita faham dari soalan ni? Dia nak apa? First, dia nak kita terangkan. Second, dia kata dia nak 3 kaedah pemprosesan susu supaya susu tu boleh tahan lagi lama. Okey, next kita tengok pula. Dekat soalan ni dia nak berapa markah? Dia nak 7 markah kan. Dia bagi kita 7 markah. Maksudnya kita nak bagi dia berapa? 7 poin minimum ataupun kita bagi lebih daripada 7 poin. Okey, faham? Ya, tapi yang penting kita kena ada 3 kaedah. Walau macam mana pun dekat 7 tu kita bagi poin pertama tu 4 poin ke, poin kedua tu 3 poin ke, dan seterusnya lah. Yang penting total kena ada 7 poin minimum dengan syarat ada 3 kaedah yang berbeza dekat dalam jawapan kita. Okey, bila kita nampak soalan macam ni je, kita kena brainstorm dulu. Brainstorm 3 kaedah yang kita nak guna. Okey, daripada skema yang diberikan lah. First kaedah yang kita boleh dapat adalah pempostureran. Second ni pula adalah kaedah UHT ataupun dalam bahasa Inggeris dia ultra high temperature. Dan kaedah yang terakhir yang kita boleh gunakan untuk proses susu ni adalah penyejukan. Okey, bila kita dah brainstorm 3 kaedah ni, sekarang kita kena explainkan dia. Kita kena terangkan sebab soalan dia minta terangkan. Jadi kita kena bagi tahu penerangan dia lah. Okey, first kaedah dia kita pilih pempostureran. Okey, jadi kita explain lah macam mana kita nak dapatkan macam mana kaedah pempostureran ni dapat buat susu tu tahan lebih lama. Okey, first penerangan dia. Kita panaskan susu pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit ataupun pada suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat. Okey, itu kat situ kita dah ada atau kan. Atau maksudnya kat situ kita dah bagi 2 poin. First point kita adalah memanaskan susu pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Tu first point kita. Lepas tu kita kena tambah atau 72 darjah Celsius selama 15 saat. Jadi kat situ kita sebenarnya dah dapat 2 poin yang berbeza. Lepas tu kita tambah pula. Kemudian disejukkan dengan cepat sehingga di bawah 10 darjah Celsius. Okey, kita kena ingat kaedah pempostureran ni mula-mula kita panaskan, lepas tu kita sejukkan cepat-cepat. Jadi kat sini poin ketiga tu kita sebenarnya nak lengkapkan proses pempostureran ni macam mana. Tapi poin yang pertama yang panaskan suhu pada 63 darjah Celsius dengan 72 darjah Celsius tu sebenarnya dia lebih kurang. Jadi tak kisahlah nak tulis dua-dua ke nak pilih satu je. Terserah lah. Yang penting kena ada salah satu daripada poin 1 dan poin 2. Lepas tu poin yang ketiga tu kena ada. Lepas tu kita terang lah kenapa, macam mana proses pempostureran ni boleh buat susu boleh tahan lebih lama. Iaitu proses pempostureran ni dia mampu membunuh mikroorganisma tanpa memusnahkan kandungan nutrien. Jadi kat situ je, bila kita dah terang proses tu macam mana, lepas tu macam mana dia boleh buat susu boleh tahan lama, kita dah boleh dapat berapa poin dah tadi? Kita boleh dapat 5 poin. Jadi tapi kita kena pandai pilih lah sebab dia nak 3 proses kan. Jadi 2 lagi proses tu kita terang je lebih. Yang penting kena ada 3 proses. Jangan dah cukup 7 poin lah tulis 1 proses je ke 2 proses je ke. Sebab dalam soalan dah kata dia nak 3 kaedah proses. Okey, yang seterusnya pula adalah proses kaedah UHT ataupun ultra high temperature. Okey, macam mana kaedah UHT ni mampu membantu susu boleh tahan lama? Iaitu dengan memanaskan susu sehingga 132 darjah Celsius
selama 1 saat dan kemudian disejukkan dengan segera. Kaedah UHT ni lebih kurang macam pemposteran, tapi dia berbeza sikit lah. Okey lah. Seterusnya, macam mana kaedah UHT ni boleh membantu susu boleh tahan lama? Iaitu sebab dia mampu membunuh mikroorganisma tanpa memusnahkan kandungan nutrien. Okey, beralihlah kepada kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga untuk proses susu ni paling famous, penyejukan. Baiklah. Penyejukan ni macam mana? Susu tu kita sejukkan pada suhu antara 2 darjah Celsius hingga 8 darjah Celsius. Okey. Sebab apa? Sebab kita kena buat kaedah penyejukan ni? Sebab mikroorganisma tidak dibunuh tetapi dia tak aktif. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan suhu yang rendah. Okey. Cukup sampai situ je. Kita dah dapat markah dah. First, kita dapat markah kat mana? Kita cakap kaedah tadi, penyejukan. Seterusnya kita dapat markah kat mana? Dekat kita cakap dia disejukkan di antara 2 darjah Celsius hingga 8 darjah Celsius. Dah satu lagi markah. Lepas tu sebab apa kita cakap kita dapat sebab dia tak bunuh mikroorganisma, tapi mikroorganisma tak aktif. Satu markah. Sebab apa mikroorganisma tak aktif? Sebab suhu rendah. Satu lagi markah. Okey, kat sini je kita dah dapat lebih daripada 7 markah. Jadi tulis je lebih daripada 7 poin untuk pastikan selamat. Dan make sure kena ada 3 kaedah yang berbeza untuk soalan 8B2 ni. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Bye-bye. Soalan yang seterusnya, terangkan kesan pembuangan sampah yang tidak terancang terhadap kesihatan manusia dan cara mengatasi masalah tersebut. So, kalau kita tengok daripada soalan ni, dia nak 2 maklumat. First, dia nak kesan. Second, dia nak cara. So, basically, kalau dekat dalam exam, biasanya kita akan bagi 6 part. Iaitu, kesan kita bagi 6, cara pula kita bagi 4. So, poin yang pertama ialah, botol plastik merupakan sejenis bahan yang bukan terbiodegradasi. Pembuangan botol plastik akan menyebabkannya terurai lalu membebaskan gas yang berbahaya seperti sulfur dioksida dan karbon dioksida. Gas-gas ini akan meresap ke kawasan sekitar tanah dan sumber air. Gas ini akan membahayakan kehidupan haiwan dan tumbuhan yang bergantung kepadanya. Pengumpulan sampah-sampah ini pula akan membebaskan gas metana yang boleh menyebabkan kanser, menimbulkan masalah pernafasan dan penglihatan. Selain itu, lalat juga akan membiak di sisa pepejal. Seterusnya membawa penyakit seperti taun, kolera, cerit berit dan keracunan makanan. Oleh itu, antara cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengamalkan amalan penggunaan semula seperti menderma atau menjual barangan terpakai yang masih dalam keadaan baik. Inisiatif kita semula juga boleh dilakukan untuk memastikan kadar pembuangan sampah semakin berkurangan. Selain itu, insinerator juga haruslah digunakan dalam proses pembakaran sisa pepejal untuk tujuan mengurangkan jumlah sampah dengan membuang bahan mudah terbakar. Seterusnya, namakan jenis pencemaran dan bincangkan langkah yang boleh diambil untuk menghalang pencemaran tersebut. Jadi, poin yang pertama ialah pencemaran yang berlaku adalah pencemaran udara. Antara langkah yang boleh diambil untuk menghalang pencemaran udara ini adalah melalui penggunaan teknologi yang mesra alam. Penukar bermangkin dalam kenderaan boleh dipasang untuk membersihkan pelepasan egsos dan menukar gas berbahaya yang dikeluarkan semasa pembakaran bahan api fosil menjadi bahan yang kurang berbahaya. Seterusnya, gunakan petrol tanpa plumbum untuk mengurangkan pelepasan plumbum ke alam sekitar. Selain itu, pihak kerajaan haruslah membangunkan kenderaan sel bahan bakar berasaskan hidrogen untuk mengurangkan pembakaran bahan api fosil yang mencemarkan udara. Penggunaan kenderaan bermotor haruslah dikurangkan dengan menggunakan kenderaan dan pengangkutan awam. Langkah yang seterusnya adalah dengan menanam lebih banyak tumbuhan dan melakukan penghutanan semula. Hal ini demikian kerana tumbuhan hijau akan membebaskan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang berbahaya untuk alam sekitar. Penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui juga merupakan antara langkah yang efisien
dan efektif yang boleh dilakukan dengan mengurangkan pembakaran arang batu, petroleum dan bahan api fosil. Seterusnya, pembakaran terbuka haruslah dielakkan dengan melakukan kitas semula atau menanam semula sampah.